Ya, dengar? Dengar? Macam tak dengar? Tak on? Testing. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsa khisal lam yu'tahunna ummatun qablahum khulufu fami as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru wa yuzayyinu Allahu kulla yawmi jannatahu thumma qala yushiku 'ibadiy as-salihun an yulqu 'anhumul ma'unata wal adha wa yasiruna ilayk wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna fihi ila ma yakhlusuna fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhir laylih. Qila ya Rasulullah hiya lailatul qadri qala la walakinil 'amil innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diberikan kepada umatku 5 keistimewaan. Ada 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat sebelum daripada mereka, kata Nabi SAW. Mana umat dululah. Umat dulu mereka tidak dapat 5 keistimewaan ni. Satu keistimewaan khas yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Keistimewaan pertama, khulufu fami as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa. Khuluf ni baunya tidak selesa lah, atau kita kata bau busuk. Bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi daripada bau kasturi. Itu yang pertama. Nanti kita akan pergi kepada huraian dia lah. Kita baca terdahulu terjemahan dia. Keistimewaan kedua, ikan-ikan di lautan memohon ampun kepada mereka yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Itu kelebihan yang kedua. Bukan kelebihan, keistimewaan. Bila sebut keistimewaan ni maknanya satu kelebihan yang Allah berikan kepada umat ataupun hamba-hamba yang tertentu, mana kepada kita semualah. Yang ketiga, yang kedua tadi, ikan-ikan di lautan memohon ampun kepada mereka yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Keistimewaan ketiga, Allah memperhiasi pada setiap hari bulan Ramadan syurga dia. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada syurga, hampir-hampir hamba-hambaku yang soleh. Allah kata kepada syurga, hampir-hampir hamba-Ku yang soleh melepaskan diri mereka daripada penderitaan atau kesusahan, dan mereka menuju atau mereka pergi kepada Engkau. Maksudnya berpuasa dia menuju kepada syurga. Keistimewaan keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Dirantai di dalam bulan Ramadan syaitan-syaitan. Lalu mereka tidak dapat berbuat, mana syaitan tidak dapat berbuat di dalam bulan Ramadan apa yang mereka biasa lakukan di dalam bulan selain Ramadan. Mana nak menghasut manusia itu tidak boleh.
Yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhir lailih, diampunkan kepada orang yang berpuasa itu pada malam akhir Ramadan. Malam akhir Ramadan itu akan diampunkan. Qila, lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Lailatul Qadri, wahai Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Bukan, ya. Walakinil amil, akan tetapi seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan, innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu, ia akan diberi upah apabila ia menyempurnakan pekerjaannya. Nabi jawab gitu, ya. Nanti kita akan tengok pada huraian dia lah. Jadi 5 keistimewaan ini bukan 5 keistimewaan sahaja. Kalau nak kira kat, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan dan untuk orang yang berpuasa ni. Tetapi 5 kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini khusus untuk umat Nabi SAW sahaja. Kenapa Nabi SAW menyebut secara khusus umat dia, tidak diberikan kepada umat dulu? Sebab umat dulu pun berpuasa juga. Puasa ni Allah Ta'ala tidak fardukan kepada umat Nabi SAW. 30 hari itu kira-kiranya kita puasa daripada subuh sampai maghrib. Bukan maghrib sampai subuh, tidak. Dia mesti daripada subuh sampai ke maghrib, siang hari. Dia bukan berdasarkan jam. Nanti kan kita kata, kita kira kalau subuh sampai maghrib, contoh kita kata 12 jam. Jadi kita mengambil kira 12 jam. Dia kira bukan jam, dia kira waktu tu, waktu. Boleh kata macam sama je, kata daripada pukul, contoh tu, pukul 7 pagi sampai 7, kita kata pukul 6 pagi sampai 7 petang. Kalau kita puasa tu pukul 6 petang sampai 7 pagi, sama je tempoh dia. Tapi tidak sah, tak boleh lah. Sebab Nabi SAW mengajar kepada kita, cara kita berpuasa ni adalah daripada subuh sampai maghrib. Ya. Sebenarnya dalam Quran, dalam tafsir ada menceritakan, dulu waktu permulaan puasa, bukan syariat dulu ni, syariat Nabi SAW jugalah. Permulaan syariat puasa, sahabat-sahabat zaman dulu apabila mereka memulakan syariat puasa ni, ibadat puasa, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tidak sama macam kita ni. Asal puasa tu mereka berpuasa daripada malam sampai maghrib keesokannya. Malam tu mula bila? Itu tidak sama berdasarkan individu. Tetapi bermula daripada bangun tidur. Kan pelik je. Bermula daripada bangun tidur, lepas tu berbuka keesokan. Contohnya lepas maghrib, contoh kan, puasa hari pertama tak apalah, kita mula ya. Lepas tu kita berbuka waktu maghrib. Lepas berbuka waktu maghrib tu, kita tidur pukul apa? Contohnya kita tidur ataupun tertidur. Contohlah kita tertidur pukul 8. Sebab di kalangan sahabat pun ada di kalangan mereka penat bekerja siang hari macam kita kerjalah. Ya, mereka pun kerja juga tu Sinan. Jangan ingat sahabat tu wali Allah Ta'ala duk tapa rezeki tu daripada langit. Tidak, mereka pun kerja macam kita jugalah. Penat juga, panah juga, ya. Jadi apabila mereka berbuka puasa, dalam waktu berbuka tu mengantuk dah. Kemudian ada di kalangan sahabat tu lepas berbuka tu dia tertidur. Tertidur. Contohnya pukul 8 tu tertidur. Tertidur tu bila mereka bangun tidur tu kira mula puasa. Kan? Contohnya tidur pukul 8, bangun 8.30. Jadi 8.30 tu mula puasa dah. Lepas tu bila pula berbuka? Maghrib keesokan. Itu asal puasa. Kalau kita boleh tahan lagi, contohnya lepas maghrib pukul 8 tak tidur lagi. Tidur pukul apa? Tidur pukul 12. Dia tidur pukul 12. Kalau kita bangun pukul 5 tu lah. Mula daripada bangun tidur dia kira. Mula daripada bangun tidur. Kalau kita tidur sekejap, contohnya tidur pukul 8, lepas suku bangun. Lepas suku tu mula puasa. Itu sahabat. Sebab tu sebahagian daripada sahabat, hatta Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sendiri,
mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, tak mampu ya Rasulullah. Tak lagaklah. Ya. Tak lagak tu kan, bayangkan daripada pukul, contoh kita ke pukul 8 tu, berapa jam tu? Hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Dalam keadaan mereka perlu bekerja juga siang hari, bukan tidur je. Tak. Jadi ada di kalangan sahabat ni, oleh kerana tak tahan sangat, mereka tak peduli dah puasa tak puasa, mereka bersama dengan isteri. Kan bersama dengan, waktu tu tak ada kafarah lagi. Hanya tetapi kiranya tak boleh lah, sebab mana boleh bersama isteri waktu sedang berpuasa kan. So dah tak tahan. Ya, setakat sehari 2 hari tak apa lagi, sampai seminggu 2 minggu tak tahan juga, mereka bersama dengan isteri mereka ketika itu, mengadu pada Nabi SAW, tak tahan. Bukan seorang sahabat, 2-3 orang, ramailah sahabat mengadu pada Nabi, tak tahan buat ibadat seperti ini, ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat dalam Quran. Ini antara asbabun nuzul, antara sebab nuzul ayat tersebut dalam surah Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ila al-lail. Tu. Mana kemudian hukum asal begitulah. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, maka hukum tu berubah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang saya baca tadi, surah Baqarah, ya. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan, mana dibolehkan kepada kamu lailatas siyam, pada malam hari bulan puasa. Arrafathu ila nisaikum, untuk kamu bersama dengan isteri kamu. Boleh dah. Bila tu ayat tu boleh dah pada waktu malam. Allah Ta'ala sebut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian untuk kamu. Mana isteri kamu tu adalah pakaian untuk kamu. Dan kamu pun merupakan pakaian untuk mereka. Mana suami isteri itu, sebagaimana kita memerlukan kepada pakaian, begitulah suami isteri itu mereka saling memerlukan. Suami perlu kepada isteri, isteri pun memerlukan kepada suami. Kemudian Allah Ta'ala sebut, ya, wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Ta'ala sebut, Allah telah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Allah Ta'ala sebut. Apa maksud itu? Mana Allah Ta'ala tahu, di waktu kamu sedang berpuasa tu, kamu telah bersetubuh dengan isteri kamu. Kenapa? Sebab tak tahan. Allah Ta'ala tahu. Sebab tak sebut, Allah mengetahui kamu telah mengkhianati diri kamu. Ya? Mana mengkhianati ibadat kamu telah. Sesiapa yang mengkhianati ibadat, dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Mana orang yang tak puasa tu kan, ataupun yang membatalkan puasa, ataupun orang yang tidak solat, ataupun orang yang tidak menutup aurat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, mereka telah mengkhianati diri mereka sendiri. Nah, kenapa? Sebab akibat daripada perbuatan mereka tu, tubuh mereka akan diazab di hari akhirat nanti. Kita tak puasa, kita tidak solat tu kan, bukan orang lain kena hukum, kita sendirilah. Mana kita telah buat zalim pada diri kita sendiri. Jadi Allah Ta'ala sebut, kamu telah mengkhianati diri kamu sendiri. Ya. Tapi fataba alaikum, akan tetapi Allah telah menerima taubat kamu. Mana Allah telah maafkan kamu. Sebab ni kira permulaan puasa kan. Tak apalah kira-kiranya. Allah Ta'ala memahami. Kemudian fal'an. Fal'an. Sekarang ini Allah berkata, sekarang ni mana bermula turunnya ayat ni, bashiruhunna bil ma'ruf. Gawilah isteri kamu. Mana bolehlah kamu bersama dengan isteri kamu. Ya. Bashiruhunna bil ma'ruf. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah rezeki yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu, yakni zuriat kamu. Ya. Kemudian Allah kata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu. Makan, minum bersama dengan isteri, bolehlah pada waktu malam. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga jelas kepada kamu benang putih dan juga benang hitam, yakni waktu fajar. Ya, mana sehingga masuk waktu subuh. Bolehlah kamu makan, minum ke, nak bersama dengan isteri, daripada kamu berbuka puasa sehingga masuk waktu subuh, azan subuh itulah. Ya.
Summa atimus siyama ila lail. Daripada bermula waktu subuh, waktu fajar tu, maka sempurnakanlah puasa kamu sehingga waktu malam, sehingga malam hari. Itu asalnya. Maknanya kita boleh lihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni di zaman Nabi tu pun dia ada perbezaan. Sebab tu dalam hukum kan kita, bila kita belajar fiqh ke apa semua, tafsir pun dia akan ada satu tajuk dia kata nasikh mansukh. Maksudnya hukum yang kemudian ini memansuhkan hukum yang sebelumnya. Jadi daripada ayat ni lah syariat puasa yang kita laksanakan sekarang ini, daripada ayat ni lah, iaitu daripada subuh sampai maghrib. Kalau Allah Ta'ala kekalkan syariat permulaan tu, agak-agak kita boleh buat lah. Agak-agak lah kalau Allah Ta'ala tidak mansuhkan puasa terdahulu. Allah kekalkan sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Zaman sahabat pun tidak mampu, kita lagi tidak mampu. Saya rasa tidak ada seorang pun. Kalau ada pun mungkin setakat 1 hari 2 hari bolehlah puasa. Masuk hari ketiga, hari keempat tak larat dah tu. Jadi kalau ditanya kepada kita puasa umat terdahulu macam mana, tu kita tidak tahulah. Secara tepat kita tidak tahu dan tidak perlu kita tahu pun. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu umat dulu pun mereka berpuasa. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat terdahulu. Mana umat dulu pun puasa juga. Puasa yang Allah fardukan kepada kita ni, umat dulu pun puasa, difardukan kepada mereka juga puasa. Cuma mereka tidak dapat 5 keistimewaan ini. Kita dapat. Ya. Apa dia? Yang pertama, Nabi SAW menyebut khuluf, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bau kasturi. Lebih harum di sini makna lebih disukai. Allah lebih menyukai bau mulut orang yang berpuasa tu daripada bau kasturi. Kalau kita, tentu sekali kita lebih suka bau kasturi kan, daripada mulut kita sendiri yang tidak selesa. Ya. Biasa-biasanya bau ni akan keluar sebelah petang lah. Kalau pagi lepas subuh tu tak bau lagi ya. Sebab itulah sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri, mereka mengatakan makruh untuk kita bersugi pada waktu petang hari itu. Ya, takut mana dia khawatiri bau tersebut hilang. Sebab bau tu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat bau tersebut, kita biarkan saja. Jangan biarkan bau tersebut hilang. Sebab bau tu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih daripada bau kasturi lagi. Jangan pula kita pergi gosok gigi. Kenapa nak menghilangkan bau tersebut? Tak perlu. Jadi kalau orang tidak selesa pun, kalau dia puasa pun sebenarnya dia bau juga. Sama-sama tak selesa lah kira-kiranya. Tak apa, tahan sajalah. Tambah-tambah zaman sekarang ni, zaman kita guna ubat gigi tu kan. Lagi cepat hilang baunya. Kan dia tukar bau busuk tu hilang dah. Jadi tak payahlah, makruh. Sebahagian ulama mengatakan makruh bersugi ataupun kita gosok gigi pada sebelah petang. Biarkan bau itu, sebab ulama mengatakan bau tu sebenarnya keluar daripada perut. Ya, perut. Hakikat sebenar perut kosong, maka daripada perut kosong nak keluar bau yang tidak selesa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih suka bau tersebut. Kenapa? Sebab bau itu lahir daripada perut yang kosong, dan perut kosong itu disebabkan hamba Allah Ta'ala itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakni berpuasa. Makanan tak masuk, kerana menahan diri. Kenapa menahan diri? Kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sukalah. Ya. Ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan bau di sini lebih harum di sisi Allah Ta'ala, maksudnya ini adalah ganjaran yang Allah akan beri di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti akan keluar satu bau daripada mulut orang yang berpuasa ni di padang mahsyar, yang mana bau itu lebih harum daripada bau kasturi. Allah zahirkan sebagai suatu ganjaran kepada orang yang berpuasa di hari akhirat nanti kan, sebagai buktilah mereka ini berpuasa, keluar bau. Sama seperti mana Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan sekalian, orang yang bersolat ya, orang yang bersolat di hari akhirat nanti di padang mahsyar dalam hadis yang sahih. Jadi anggota wuduk dia ni di padang mahsyar nanti akan bercahaya. Dalam hadis sahih.
Akan bercahaya. Anggota wuduk ni lah. Anggota wuduk ni muka, tangan, kepala, apa semua ni kan. Kaki. Jadi bercahaya. Anggota dia tu bercahaya. Allah Ta'ala zahirkan kelebihan solat itu daripada anggota tubuh dia dengan cahaya. Begitu juga Allah zahirkan di pada mahsyar nanti, orang yang berpuasa ini Allah zahirkan dalam bentuk baunya wangi keluar daripada mulut dia di pada mahsyar nanti. Itu satu kelebihan lah. Orang yang tidak puasa dia tidak dapat kelebihan ni. Atau umat dulu pun mereka tidak akan dapat kelebihan ni. Kita akan dapat, insya-Allah ya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan maksud maksud bau mulut lebih harum di sisi Allah ini untuk Nabi SAW menyatakan tentang kasihnya Allah itu kepada hamba ni. Makna nisbah kepada orang yang berpuasa ni, dia menjadi hamba yang Allah kasih. Hamba yang tidak puasa tu yang tidak berpuasa tidak menjadilah, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berpuasa ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak samalah dengan makhluk tu sini kan. Kita ni timbulnya hubungan kekasih dengan seseorang, lelaki mencintai seseorang, mencintai seseorang perempuan, atau perempuan mencintai seseorang lelaki tu dia ada sebab-sebab tertentu kan. Kan, mana timbul hubungan cinta. Contoh kita kata perempuan yang cantik, biasa menjadi asbab lelaki itu jatuh cinta kepada dia lah, kerana kecantikan dia. Kan? Ataupun kalau tidak cantik pun, dia ni orang Kelantan kata juruh. Juruh dia tu kan? Walaupun dia tidak cantik, tapi juruh dia tu menyebabkan orang lelaki tu minat, suka kepada dia. Ataupun sebaliknya, orang perempuan tengok lelaki ni kacak, handsome apa semua, dia jadi jatuh hati. Seperti mana dalam surah Yusuf Allah Ta'ala ceritakan, perempuan-perempuan tengok Nabi Yusuf tu jatuh hati sampai nak berzina dengan Yusuf pun. Dalam surah Yusuf ya. Ataupun dia tengok lelaki ni kaya kau contohnya. Kaya, ada kereta mewah, kerja pun sedap, duit banyak. Jadi dia jatuh hati. Asbab yang menyebabkan seseorang tu jatuh cinta. Jadi hamba Allah dengan Allah tu tidak gitu. Allah Ta'ala tidak pandang semua tu cantik ke. Sebab dia yang cipta semua kan. La yanzuru ila suwarikum. Kan. Wa ajsamikum. Allah Ta'ala tidak tengok pun pada rupa kamu, tubuh kamu, gemuk ke kurus ke. Kita ambil kira semua kan. Gemuk ni kita cuba nak kuruskan sikit, yang kurus cuba nak gemukkan sikit. Lepas tu make up lah, macam-macam lagi. Itu tidak salah. Cuma kita, Allah Ta'ala tidak gitu. Allah Ta'ala tidak tengok pun kepada rupa kamu. Gelak ke, cacat ke, kan, hidung kepek ke tu, pipi macam-macam tembam ke, Allah Ta'ala tidak tengok. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kepada hati kamu dan juga amal kamu. Jadi orang yang berpuasa ni, apabila mereka berpuasa pada siang hari, mana mereka sanggup berlapar, sanggup berlapar, ya, dalam keadaan berlapar tu mereka patuh pula perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala kasih kepada hamba tersebut. Allah cinta kepada hamba. Kepada hamba-hamba ni lah. Jadi kecintaan Allah kepada hamba ini berdasarkan itulah ketakwaan dia, kepatuhan dia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila hamba Allah tu patuh perintah Allah, Allah kasih. Mana seolah-olah kita ni menjadi kekasih Allah lah. Gitu. Jadi bila ada hubungan kekasih ni tu sebenarnya, bila Allah Ta'ala kasih, jadi yang busuk ni keluar daripada mulut kekasih dia ini, akan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada bau kasturi lagi. Jadi disukai ni, macam kita bercinta lah tu sebenarnya. Manusia-manusia bercinta kan, kerana pasangan itu adalah pasangan kekasih. Jadi kalau kekasih dia ketuk pun bau wangi. Padahal ketuk tu busuk, tapi dia lebih suka lagi. Lebih suka. Kenapa? Sebab hubungan kekasih tu sendiri. Kalau tidak ada hubungan kekasih, marah tu sana. Kawan dia ketuk, apa kamu ketuk, bagi nyepak sebiji, kena sepak. Tapi kalau kekasih dia ketuk, tak apa. Padahal sama-sama busuk, yang kita kata. Kenapa? Ni ulama mengatakan kerana hubungan kasih. Nabi SAW nak menyatakan daripada bau busuk
mulut orang yang berpuasa ni, Nabi nak menyatakan kepada kita bahawasanya orang yang berpuasa ini dikasihi, amat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga buktinya bau busuk daripada kekasih ni pun yang keluar daripada mulut orang berpuasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi pendapat mana yang betul? Semua betul. Semua betul, terpulang kepada kita. Saya hanya nukilkan pendapat-pendapat ulama sahaja. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan kedua, Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, keistimewaan kedua, ikan-ikan di lautan memohon ampun kepada mereka yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Ni. Ikan ni apa makna ikan? Ikan pertama, ikan tu ikan lah. Apa lagi kan? Apa makna ikan? Makna ikan lah tu kan. Ikan yang ada, sama ada ikan tu dalam laut ke, ataupun ikan tu dalam dalam sungai ke, ataupun setengah-setengah ikan tu dalam seluk pun ada. Dalam seluk kan. Dalam lumpur ke, tak kira lah ikan jenis macam mana sekalipun. Semua jenis ikan ni mereka semua ni akan mohon ampun kepada orang yang berpuasa. Mana dalam bulan Ramadan ni mereka memohon ampun. Lepas tu sebelum Ramadan? Sebelum Ramadan tidak. Sebelum Ramadan mereka tu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ibadat mereka lah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab semua makhluk ni beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala segala makhluk yang berada di langit dan bumi ni. Itu secara asas. Makhluk-makhluk Allah ni sebenarnya mereka buat ibadat. Pokok tu buat ibadat, batu tu buat ibadat, ikan-ikan, lembu, kambing, anjing, biri-biri, apa semua ni, semua buat ibadat kepada Allah. Semut-semut buat ibadat semua pada Allah Ta'ala. Cuma walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu saja tidak memahami tasbih mereka tu macam mana. Kan cara mereka bertasbih ataupun cara mereka melakukan ibadat pada Allah Ta'ala tu kamu tidak faham, tapi Allah Maha memahami. Jadi makhluk-makhluk seperti ini mereka memang sentiasa taatlah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa ibadat pada Allah. Tapi dalam bulan Ramadan ni, bila masuk saja bulan Ramadan, Allah Ta'ala jadikan ikan ni memohon ampun untuk orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Ikan tu sebenarnya. Banyaklah ikan kan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Nabi sebut ikan dalam hadis ni, maksud ikan sebenar bukan ikan saja. Bukan semata-mata ikan. Maksud ikan di sini iaitu seluruh makhluk yang berada dalam laut tu. Sebab ikan ni salah satu makhluk yang ada dalam laut. Tapi makhluk yang ada laut bukan ikan saja. Banyak lagi makhluk-makhluk yang lain. Ketam, sotong, anjing laut, kuda laut, singa laut, apa semua, tapak Sulaiman, apa lagi? Cuba tuan-tuan bagi tahu. Apa dia lagi? Obo-obo. Apa dia lagi? Siput ke apa semua. Dalam dasar laut tu macam-macam jenis kan. Makhluk dalam laut tu selain daripada ikan. Jadi Nabi SAW tidak sebut tu. Nabi sebut ikan saja. Pendapat ulama kata dan Nabi sebut ikan je lah. Ulama lain kata tidak gitu. Maksudnya kan Nabi sebut ikan, makna semua makhluk. Takkanlah Nabi nak kira satu-satu. Nabi sendiri pun tak tahu semua makhluk ada dalam laut tu. Kalau Nabi tahu sekalipun, sahabat-sahabat lain tahu kah? Tapak Sulaiman apa semua tu kan. Kita tu pun boleh tahu sebab kita ada teknologi sekarang ni. Tak apalah kita boleh tahu kan, boleh kenal binatang-binatang tu walaupun kita sendiri tidak pergi menyelam dalam laut. Tapi zaman sahabat dulu mereka tahu kah? Mereka mana ada teknologi nak menyelam dalam laut macam kita sekarang ni. Boleh buat kajian binatang-binatang dalam laut. Jadi tidak disebutlah. Nabi SAW tidak sebutlah. Sebab kalau sebut tu sebenarnya dia sahabat akan pertikaikan ni binatang apa pula ni. Binatang apa pula tapak Sulaiman gini kan. Jadi ikan ni tu sebenarnya kira-kiranya semua bangsa tu kira-kiranya kenal lah ikan tu sebenarnya. Orang asli, orang ada dalam hutan tu pun kenal ikan. Orang Eskimo tu kan, tu berada di salji tu pun kenal juga ikan. Di mana-mana seluruh dunia tu kenal ikan. Nabi sebut ikan tu mana kita kena faham kaedah ni kan, kaedah ni kita kena faham. Kaedah apabila kita baca hadis ataupun ayat Quran,
Kita kena faham kaedah tu walaupun kita tidak belajar secara mendalam, tapi kaedah-kaedah asal tu kita faham. Kadang-kadang tidak disebut ni bukan bermakna tidak termasuk. Kita yang faham gitu. Contoh-contoh ya. Dalam Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala banyak cerita tentang pokok kurma. Kan buah kurma apa semua ni. Ni ya. Lepas tu dalam hadis sebut pisang dalam syurga ni lah. Makanan buah-buahan dalam syurga tu kurma, anggur, ya. Pisang apa semua. Lepas tu kita jangan pula tanya, durian ada ke tak? Kita tanya durian tu ada ke tak? Kenapa? Sebab saya tak suka kurma ni. Kurma ni saya makan sebab puasa, kalau tak puasa tak makan pun kurma ni. Jangan kita tanya gitu pula tu saya. Ada ke tak buah durian? Sebab saya paling minat buah durian lah. Kurma tak minat sangat tu. Makan tu sebab sunnah Nabi. Nak ambil berkat sunnah Nabi tu kita makanlah juganya. Tapi last sekali dengan biryani juga tu sebenarnya. Lagi kurma 2 biji, sebiji, 3 biji kan. Tu paling tinggi. Lepas tu nasi biryani pula 3 pinggan. Kurma 3 biji, nasi biryani 3 pinggan pula. Tu kita. Jadi Allah Taala tidak sebut tu bukan bermaksud tidak ada. Maknanya ada lah buah durian, rambutan ke apa semua, manggis ke apa semua, tempat makanan buah-buahan tempat kita tu. Tapi kenapa tidak sebut? Nak sebut macam mana? Sahabat tak kenal tu sebenarnya. Kalau Nabi kata contoh buah durian. Oh, buah apa tu hai Rasulullah? Kami tak tahu buah apa tu. Kami tidak suka. Tunjuk pula, katalah tunjuk. Ni buah ni, contoh kan. Duri. Oh, buah ni duri. Macam mana kita nak makan duri ni? Jadi sahabat duk petikai kan pula tu. Jadi Nabi sebut pisang apa semua ni kiranya buah-buahan yang dimaklumi oleh seluruh manusia ni. Durian ni tempat kita je tu sana. Kawasan ni Asia Tenggara ni kan. Setakat Indonesia, Thailand apa semua tu kenal durian. Negara Arab, Eropah tak kenal durian kan. Asalnya lah ni kenal lah sebab teknologi sekarang kan. Mereka tengok buah apa ni, duri apa semua kan. Kita kata makan. Tak mahu tahu. Tapi bila makan 3 biji dia seorang. Sedap rupanya duri-duri pun. Jadi maknanya tidak sebut tu bukan bermakna tidak termasuk. Begitu juga Nabi SAW sebut ikan ni tidak sebut binatang-binatang lain dalam laut bukan bermaksud ikan semata-mata. Jadi pendapat kedua ni rasanya lebih sesuai lagi lah. Maknanya ikan tu maksud semua makhluk-makhluk dalam laut memohon ampun kepada orang yang berpuasa ni sehingga mereka berbuka puasa. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, Nabi SAW sebut ikan ni maksud daripada ikan ni mana semua makhluk yang ada dalam laut, yang ada di atas daratan dan yang berada di atas udara sana. Semua makhluk-makhluk binatang. Tak kira makhluk tu, ikan ni makhluk jenis berenang dalam air. Lepas tu makhluk Allah tu macam-macam Allah Ta'ala cipta. Ada yang di darat ni pula kita tak panggil berenang pula. Makhluk ni mana ada makhluk berenang atas daratnya. Yang ada berenang-berenang tu dalam air. Yang atas darat ni pula Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada yang berjalan dengan 2 kaki. Ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ada yang berjalan dengan 8 kaki. Ada yang berjalan dengan perut pun ada. Seperti ular apa semua kan. Tu dengan perut. Jadi macam-macam jenis dabah atas muka bumi ni, mereka ini adalah makhluk-makhluk yang sama jenis dengan ikan. Mana binatang juga ni lah. Binatang juga. Cuma binatang tu binatang dalam laut. Ni binatang di atas daratan. Yang satu lagi binatang di udara sana. Tu terbang. Terbang tu burung tu kita tak panggil berenang, terbang sebab dia di udara sana. Jadi burung-burung ni pun tu sana kira-kiranya semualah. Semua kita senang cerita kita kata semua. Dia makhluk ni memohon ampun kepada orang yang berpuasa. Kalau kita ambil pendapat yang ketiga tu, maknanya lebih banyak lagi. Dah kalau ikan saja pun banyak dah. Kalau binatang dalam laut tu pun banyak dah. Kalau mengambil kira ni semua, maknanya semua makhluk tu. Sebab apa? Dalam hadis yang lain, tempat ikan ni riwayat hadis yang sama tapi riwayat yang lain, tempat ikan tu Nabi SAW menyebut malaikat. Wa tastaghfiru lahumul malaikah. Mana malaikat-malaikat memohon ampun kepada orang yang berpuasa. Maknanya termasuk malaikat-malaikat sekalian. Malaikat tu berapa banyak sebenarnya? Malaikat ni antara makhluk yang lebih banyak lagi. Lebih ramai lagi mereka ni. Dalam hadis Nabi SAW cerita, setiap hari di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dia setentang dengan Baitullahil Haram. Sejajar.
Ya, Baitullah tu tempat tawaf manusia. Baitul Ma'mur tu tempat tawaf malaikat, dan Allah sebut dalam Quran, wal baitil ma'mur, kan? Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur, wal baitil ma'mur. Baitul Ma'mur tu tempat tawaf malaikat. Nabi SAW menyatakan setiap hari malaikat tawaf 70,000. Kan? Tapi bukan malaikat yang sama, malaikat yang berbeza-beza. Kan? Malaikat yang tawaf ni selesai, mereka tak tahu dah. Datang malaikat lain 70,000. Di tawaf di Kaabah itu kadang-kadang orang yang sama, ya. Sila-sila cuba kita tanya, ni awak berapa kali datang? Saya 30 kali dah datang, dia kata, kan. Orang yang sama je tawaf. Kita sendiri pun boleh jadi 10 kali, 20 kali dah pergi umrah, kan. Malaikat tidak. Nak menunjukkan kepada kita malaikat-malaikat Allah tu ramai. Kan, pada tubuh kita saja berapa orang malaikat dah jaga. Bukan kiri kanan saja tu, kan. Di hidung kita, mata kita, apa semua. Lepas tu malaikat menurunkan hujan apa pula. Jadi semua ni malaikat-malaikat Allah. Kalau kita mengambil kira malaikat pun termasuk sekali tu, kan. Tak terhitungnya, banyaknya. Orang yang makhluk-makhluk Allah memohon ampun kepada orang yang berpuasa tu. Itu pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang keempat mengatakan Nabi SAW menyebut ikan ni apa maksud? Ikan, Nabi sebut ikan ni yang dimaksudkan dengan oleh Nabi SAW iaitu jumlah ikan. Jumlah ikan, bukan ikan tu, jumlah. Jumlah tu maksudnya jumlah ikan tu berapa? Berapa kalau kita ada jumlah ikan yang ada dalam laut tu, berapa tu sebenarnya? Lepas tu ikan ni kalau kita belajar bahasa Inggeris, dia termasuk makhluk boleh bilang kau tak boleh bilang. Kan? Kita belajar, kan ada satu tajuk dalam bahasa Inggeris tu, countable and uncountable noun. Boleh bilang, benda-benda boleh bilang, benda-benda yang tak boleh bilang. Jadi ikan tu yang mana? Sebenarnya boleh bilang kau tak boleh bilang? Makhluk boleh bilang lah ikan, kan. Buktinya kita pergi ke pasar, kita boleh saya nak 10 ekor ikan cencaru. Kita ambil lah 10 ekor. Tu tidak mengambil kira kilo dah. Kita nak 10 ekor kau, kita nak 20 ekor kau, 30 ekor. Cencaru kau, kembung kau, apa semua. Ni. Jadi apa panggil? Tu kita mana ikan ni, tambah-tambah ikan besar, kan. Kau tongkol kau, apa semua, tenggiri tu kita boleh bilang tu semua tu. Berapa ekor, kan? Yang kita boleh bilang tu ikan di mana? Ikan atas darat ni bolehlah kita bilangnya tu, kan. Lepas tu ikan dalam laut tu, berapa ekor? Cencaru berapa ekor dalam laut tu? Dalam laut tu. Sebab nak memohon ampun ni, kira-kiranya hidup tu, kan. Dah atas darat tu mampu dah. Ni kira memohon ampun, maknanya ikan tu hidup. Ikan tu masih hidup lagi. Maknanya ikan yang masih hidup lagi, ikan yang masih berada dalam laut. Bukan ikan yang berada atas darat. Jadi mengambil ikan dalam laut. Ikan dalam laut tu berapa ekor? Cencaru berapa ekor? Contoh sekalian. Siapa boleh bagi tahu? Kembung berapa ekor? Kan? Lepas tu ikan yang pelaling yang kecil-kecil, yang halus-halus lagi ni, kan. Berapa ekor ada? Lepas tu ikan yang dalam sungai tu, ikan spila kata-kata. Berapa ekor ada? Pendek kata, secara ringkas kita sebut, tak boleh nak bilang. Tidak boleh bilang. Banyaknya tu, dia banyak ni ada dua. Satu, banyak dari sudut jenis. Yang kedua, banyak dari sudut kuantiti. Dari sudut jenis tu, jenis ni apa maksud? Cencaru tu satu jenis. Tongkol tu satu jenis. Sebab ikan tidak sama tu ikan ni. Saya waktu berada di Afrika dulu, Johannesburg, ya. Adalah hujung-hujung minggu tu kita pergi supermarket, kan. Pergi bukan nak beli sangat pun, kira-kira nak keluar daripada madrasah, ya. Jalan-jalan je. Lepas tu saya saja tengok macam kita di Ayong Tesco gitulah. Tengok kawasan basah tu, kawasan ikan tu. Ikan dekat sana tu, ikan yang tak pernah kita tengok di sini. Tak apa nama tu. Saya pun tak ingat dah nama dia tu. Adalah dia tulis kat situ ada nama dia, tapi kita dah tak ingat dah sebab lama sangat. Macam-macam jenis ikan pelik-pelik. Tak jumpa lah kalau kita kata nak cencaru ke, kan, ikan nyok-nyok ke apa semua, kan, ikan geruk ke apa semua, macam-macam jenis ikan merah ke, tak ada di sana. Kan? Sebab dia ikan daripada lautan Hindi dan lautan Pasifik. Kita ni kawasan laut Cina Selatan ni, kan. Dia ada kawasan pelik-pelik lah. Ya, hampir-hampir sama tak ada, pelik-pelik ikan. Yang tu pun tuan-tuan sekalian, kalau kita kata berapa jenis ikan ada dalam laut, kan? Bukan kuantiti lagi tu, jenis saja. Yang jenis saja tu pun kita tidak boleh nak bagi tahu dah. Kalau kita pergi Australia pula, kena akuaria tu, kan.
di KLCC tu, mungkin kita boleh tahulah jenis ikan tu berapa jenis ada dalam akuarium ni. Dia tanya dia punya bahagian pengurusan dia boleh bagi tahulah dalam akuarium besar tu kan. Ada berapa jenis ikan tu. Tetapi kalau di laut sana tu Sinan, kita tak tahu. Sebab lautan yang Allah Ta'ala cipta ni pun ada 7 jenis lautan. 7 ocean kan. Tak ada 7 lautan semua ni. Dan lautan tu, kena ingat dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita, setiap lautan tu dia ada barzakh. Dia ada penghalang antara lautan-lautan tu. Secara zahir kita nampak macam lautan ni satu laut lah. Tapi sebenarnya dia ada barzakh, maknanya dia ada halangan. Lautan Hindi dengan lautan Pasifik tu dia ada halangan. Jadi biasanya ikan ni, ada makhluk yang tidak boleh menembusi tu. Dia tak sesuai. Bila sampai ni dia akan kona balik. Akan masuk sikit kona balik. Tapi ada sebahagian binatang tu dia buat macam penyung. Penyung boleh tu kan. Dia tembus ke laut mana pun boleh. Tapi sebahagian ikan tu tak boleh. Sebab tu kita tak jumpa ikan-ikan yang berada di tempat kita ni di tempat lain. Ataupun tempat lain tu kita tak jumpa di tempat kita. Hanya berada di kawasan tersebut saja. Maknanya kalau kita mengambil kira jenis ikan itu pun tuan-tuan sekalian, itu pun kita tidak boleh nak hitung dah. Berapa jenis kalau tanya. Yang kecil, yang besar apa semua tu lah. Apatah lagi kalau kuantiti. Setiap jenis tu kuantiti dia berapa. Cencaru berapa ekor ada. Nyok-nyok berapa ekor ada. Kembung berapa ekor ada. Sardin berapa ekor ada dalam laut. Kadang-kadang kita tengok yang pukat tunda tu kan. Buat banyak tu. Buat naik dalam laut. Lepas tu pergi minggu depan, banyak tu juga tu. Banyak tu juga. Macam tak habis-habis kita cakap. Tak putus-putus. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luar biasa. Kalau kita fikir, kita akan faham dan kita akan nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sinilah yang Nabi SAW maksudkan, yakni pendapat keempat mengatakan tidak terhitungnya banyaknya makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini memohon ampun untuk orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka puasa. Yang mana kita sendiri pun tuan-tuan sekalian boleh jadi setiap hari itu berapa kali kita istighfar untuk diri kita. Berapa kali? 100 kali sampai tak? 100 kali ke? 200 kali ke kita istighfar? 1000 kali ke? Kalau 1000 kali itu banyak sangat dah kan? Atau sekali habuk pun tidak? Orang Kelantan kata sekali habuk pun tak. Mana tak penuh pun kita mohon ampun untuk diri kita, istighfar untuk diri kita. Tetapi dengan berkat Ramadan ini tuan-tuan sekalian, walaupun kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini bukan nak menggalakkan tidak istighfar ni. Katakanlah kita terlupa ke, kita tak ingat ke, ataupun kita tak larat ke nak istighfar banyak-banyak. Allah menjadikan makhluk-makhluk ni yang sekeliling kita ni, binatang-binatang yang ada sekeliling kita ini tuan-tuan sekalian, mereka tolong memohon ampun untuk diri kita. Sebab itulah Ramadan ini Nabi SAW menamakan bulan keampunan. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan keampunan. Maksudnya Allah Ta'ala berikan keampunan yang sungguh-sungguh kepada hamba-hamba dia terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh sebelah bulan yang lalu tu sebenarnya diampunkan dalam sebulan Ramadan. Oleh kerana itulah di akhir Ramadan nanti, selepas tamatnya Ramadan, kita akan masuk satu hari yang dinamakan oleh Nabi SAW iaitu Aidul Fitri, hari raya Aidil Fitri. Aid itu makna hari yang menggembirakan, hari perayaan. Fitri itu maksudnya fitrah. Kenapa disebut sebagai fitrah? Kerana hamba-hamba Allah yang beriman yang melalui 30 hari Ramadan ini, mereka sebenarnya pada hari tersebut berada dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya bersih daripada dosa. Walaupun sebelah bulan sebelum ini mereka melakukan dosa yang begitu banyak, tapi bila mereka telah melalui Ramadan 30 hari atau 29 hari ini, pada hari tersebut mereka bergembira kerana diri mereka itu berada dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan insya-Allah. Saya rasa sekadar ini saja untuk tazkirah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya kongsikan ini sedikit sebanyak memberi pengajaran faedah kepada diri saya sendiri yang bercakap ni dan kepada kita semua insya-Allah. Minta maaf kerana tak dapat nak mengurai keseluruhan 5 keistimewaan ini. Masa yang tidak mengizinkan, dan insya-Allah kalau ada kelapangan masa kita bertemu lagi di lain sesi insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.